Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Ramadan. Dangilah memangku buat lemak sisik ikan pedada. Adakah gila bagimu tuan burung terbang dipipiskan dada? Jika patah sayap Raja Wali bertongkat jual kanda kemari. Raihan Malaika nama diberi Puteri Gunung Ledang kisah hari ini. Di atas puncak Gunung Ledang tinggal seorang tuan puteri yang sangat jelita, dikenali sebagai Puteri Gunung Ledang. Baginda ditemani para dayang yang menjadi teman dan pembantu setianya. Nama Puteri Gunung Ledang menjadi sebutan dan termasyhur ke mana-mana kerana kecantikannya. Kejelitaan Puteri Gunung Ledang sampai ke pengetahuan Sultan Mahmud Shah yang memerintah Melaka. Timbulah hasrat dalam hati baginda untuk menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai permaisurinya. Sultan Mahmud Shah lalu memaklumkan hasratnya itu kepada sekalian pembesarnya. Lantarannya itu, Datuk Bendahara memilih Tun Mamat sebagai ketua dalam rombongan peminangan itu. Tiba hari ditetapkan, berangkatlah rombongan utusan Sultan Mahmud menuju ke Gunung Ledang. Pelbagai kesukaran ditempuhi mereka di sepanjang pendakian itu. Malah banyak pula perkara gaji ditemui mereka. Akhirnya mereka tiba di sebuah kampung berhampiran Gunung Ledang itu. Tun Mamat terkejut kerana tiba-tiba berpuluh-puluh orang gadis yang cantik tiba-tiba saja datang mengelilinginya. Tuan hamba ini datang dari mana? Salah seorang gadis itu menegur Tun Mamat. Tun Mamat segera menjawab, hamba ini orang Melaka, datang ke sini untuk bertemu dengan Puteri Gunung Ledang. Seorang nenek kebayang keluar dari tempat kediaman yang ganjil itu. Dia lalu bertanyakan hajat Tun Mamat. Tun Mamat segera menceritakan tujuan kedatangannya itu. Patih akan tanyakan kepada Tuan Puteri Gunung Ledang sama ada dia bersetuju atau tidak menjadi permaisuri Sultan Melaka, ujar nenek kebayang. Tidak lama selepas itu, nenek kebayang itu muncul semula. Dia segera memberitahu Tun Mamat bahawa Puteri Gunung Ledang bersetuju menjadi permaisuri Sultan Melaka. Sekiranya Sultan Melaka dapat memenuhi semua syarat perminangan yang dikehendaki. Apakah syarat-syarat perminangan itu? Syarat-syaratnya ialah Sultan Melaka hendaklah membina sebuah jambatan emas yang dibina dari Istana Melaka hingga ke puncak Gunung Ledang. Sebuah jambatan perak yang dibina dari puncak Gunung Ledang hingga ke Istana Melaka. 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, semangkuk darah Raja Muda. Terpengollah Tun Mamat mendengar segala syarat perminangan itu, lalu segera berangkat pulang ke Melaka. Tiba di Istana Melaka, mereka segera menghadap Sultan Mahmud dan menyembahkan syarat perminangan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang. Terpengollah Sultan Mahmud dan sekalian pembesar setelah mendengar kata-kata Tun Mamat itu. Akhirnya, Sultan Mahmud bertitah kepada sekalian pembesarnya. Tiadalah sanggup beta mengambil darah daripada putera beta sendiri semata-mata untuk berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Legalah hati para pembesar setelah mendengar kata-kata Sultan Mahmud itu. Wahai Tun Mamat, kita lupakanlah saja tentang Puteri Gunung Ledang itu. Tidak perlulah dia menjadi permaisuri Melaka. Biarkanlah dia tetap tinggal di atas puncak Gunung Ledang itu, ujar Sultan Mahmud. Kawan-kawan, pengajaran yang boleh diambil dari cerita ini ialah yang pertama, rakyat yang bersatu padu dan patuh kepada raja. Sebagai rakyat, kita hendaklah mematuhi perintah pemimpin dan melaksanakan tugas yang diamanahkan. Kedua, kebijaksanaan seorang pemimpin hendaklah bijak semasa pemimpin dan berfikiran logik semasa membuat keputusan. Ketiga, jangan kita berhajat terlalu tinggi sehingga mengabaikan tanggungjawab yang sebenar. Sekian, terima kasih.